Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bekas Perdana Menteri ini boleh tarik nafas lega, belum masa lagi SPRM nak tahan. Berita sepenuhnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad dilihat boleh menarik nafas lega apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak berhasrat menahan beliau dalam masa terdekat. Walau bagaimanapun, siasatan terhadap bekas Perdana Menteri 2 kali itu masih berjalan, kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Tidak lagi, jawab beliau. Kita tidak berhasrat untuk menahan beliau, katanya di Petik Berita Harian. Terdahulu, Azam dilapor mendedahkan bahawa Tun Mahathir ialah antara individu berprofil tinggi yang disiasat oleh SPRM berhubung isu pengisytiharan harta. Ekoran itu, Mirzan dan Mokhzani, masing-masing anak kedua dan ketiga Tun Mahathir, juga diberi notis oleh SPRM. Kedua-dua hartawan itu diminta untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009. Dalam masa sama, Mokhzani turut dilaporkan disiasat mengikut Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Untuk rekod, Mirzan pernah bekerjasama untuk bank pelaburan yang berpengkalan di Amerika Syarikat, Salomon Brothers. Dia kini merupakan pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Pegangan Pelaburan dan Penasihat Kewangan Malaysia, Crescent Capital Sdn Bhd. Mirzan turut memegang jawatan pengarah di beberapa syarikat awam dan swasta di Asia Tenggara, termasuk penapis minyak terbesar Filipina Petron dan pengeluar elektronik tempatan Betamax. Dalam masa sama, dia juga merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Konsortium Logistik Berhad KLB. Sementara itu, Mokhzani pula pernah beberapa kali disenaraikan sebagai antara orang terkaya Malaysia sejak tahun 2007. Pada tahun 2013, Mokhzani berada di kedudukan orang ke-9 terkaya di Malaysia dengan jumlah kekayaan lebih RM4.22 bilion hasil daripada industri minyak dan gas. Malah sekitar seabad pentadbiran Mahathir sebagai Perdana Menteri, Mokhzani didedahkan oleh Asia Week mempunyai pegangan dalam syarikat awam sahaja sudah melebihi RM880 juta. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang pastinya anda tidak boleh lepaskan dan wajib anda share kepada semua orang. Persoalan besar, siapa sebenarnya membuncit dengan 277 bilion dalam tempo 5 tahun ini. Sebanyak 277 bilion ringgit bocor dalam tempo 5 tahun, yaitu dari tahun 2018 hingga 2023 seperti didedahkan SPRM. Jumlah tertinggi ketirisan itu adalah angka yang menggemparkan, tegas Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu membuktikan gejala rasuah membengkak di negara ini. Menurutnya, jumlah sebesar itu sepatutnya dapat digunakan untuk tujuan yang lebih bermanfaat. Ia termasuklah pembasmian kemiskinan, pembinaan infrastruktur seperti sekolah dan hospital, serta membantu golongan yang memerlukan. Sehubungan itu, Anwar menyeru semua pihak termasuk rakyat untuk berganding bahu bersama agensi penguatkuasaan seperti SPRM untuk membenteras gejala tersebut. Isu ini tidak boleh dipandang ringan. Anda memerlukan kesungguhan, komitmen, dedikasi dan keberanian serta memerlukan legislatif dan perundangan yang kuat untuk melindungi kita dari gejala rasuah. Dan paling penting, Anda perlu keberanian politik
serta hala tuju yang jelas. Saya percaya dengan kekuatan ini, tekad politik yang jelas, supaya semua tidak sanggup dan tidak bersedia untuk berkompromi dengan rasuah, tegasnya. Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Peluncuran Strategi Pembenterasan Rasuah Nasional 2024 hingga 2028 di Putrajaya hari ini. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata, NSCS melibatkan pelbagai agensi dan jabatan penguatkuasaan dengan tetap diterajui SPRM. Kita luncurkan agenda pembenterasan rasuah yang tentu tunggaknya masih SPRM, tetapi yang terlibat ialah semua termasuk LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Immigration, Jabatan Kastam Diraja dan agensi-agensi lain yang harus memastikan negara ini beranjak daripada berketerlanjuran lalu dan lebih tertekad untuk membenteras gejala rasuah, ucapnya lagi. NSCS 2024-2028 akan menggantikan Pelan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023 dengan lebih memberi tumpuan terhadap keberkesanan usaha pencegahan rasuah, meningkatkan tata kelola dan integriti dalam pentadbiran perkhidmatan awam serta syarikat berkaitan kerajaan. Dalam masa sama, NSCS menggariskan strategi-strategi penting yang tertumpu pada peningkatan integriti, ketelusan dan kebertanggungjawaban merentas berbagai sektor di Malaysia. Ia merangkumi ahli politik, pentadbiran awam, perolehan kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, institusi perundangan dan kehakiman, sektor swasta serta masyarakat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu yang paling panas ini. Siapa sebenarnya membuncit dengan 277 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun ini? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terburuk yang kita terima untuk Tun Mahathir, Mukriz dan juga Parti Pejuang. Baru-baru ini Mukriz menyatakan minat untuk bekerjasama dengan GRS untuk PRN Sabah dan dilihat Pejuang terdesak untuk mencari kerjasama dengan parti-parti politik. Selepas gagal dalam pilihan raya yang lepas, sehingga tiada satu pun parti mereka kerusi yang mereka menangi, dan lebih teruk lagi telah kehilangan wang pertaruhan atau wang deposit, dan ini menyebabkan mereka sukar untuk bangkit semula. Akhirnya Pejuang mahu bekerjasama dengan GRS Sabah, tetapi malangnya berita mendukacitakan ini timbul dan muncul di hadapan muka Parti Pejuang. Tiada sebab kerjasama Pejuang, GRSPH Plus ada komitmen, kata pemimpin. Ketua Penerangan GRS, Johnston Bangkuai berkata, GRS selesa dengan PH Sabah, manakala Armizan Muhammad Ali mahu GRSPH Plus diperkukuh. Kerjasama Gabungan Rakyat Sabah GRS, Pakatan Harapan PH Plus, ingin diperkukuh dahulu, walaupun Pejuang menyatakan minat mahu bekerjasama, kata Armizan Muhammad Ali. Timbalan Setiausaha Agung GRS itu berkata, setakat ini tiada sebarang perbincangan GRS dengan Pejuang untuk depan PRN Sabah. Komitmen kita untuk menyelesaikan mandat rakyat ini adalah melalui kerangka kerjasama dalam GRS PH Plus. Jadi, sebarang cadangan lain, ia tidak boleh daripada mana-mana individu di peringkat GRS untuk memberikan pandangan, tetapi ia perlu untuk mendapat konsensus dalam kerangka kerjasama sedia ada antara GRS dan PH Plus, katanya dipapar menurut Sinar Harian. Beliau berkata demikian mengulas hasrat Pejuang yang berminat menjalinkan kerjasama dengan GRS dan pada PRN mendatang. Armizan berkata, ketika mengulas lanjut, berkata hasrat Pejuang belum dibangkitkan dalam mana-mana mesyuarat peringkat GRS.
Yang penting bukanlah pandangan saya, tetapi JRS ini parti yang melibatkan pelbagai komponen, jadi ia perlu dirunding dan dibincangkan. Tetapi apa yang saya boleh yakinkan sebagai salah seorang ahli jawatan kuasa JRS di peringkat pusat, tidak ada sebarang perbincangan dengan mana-mana pihak lain selain kerangka JRS Pakatan Harapan Plus. Itulah kerjasama yang ingin kita perkukuhkan pada masa ini, katanya. Sementara itu, Ketua Penerangan JRS Johnston Bangkwai berkata, JRS selesa dengan PH Sabah untuk menerajui kerajaan negeri. Katanya tidak ada sebab untuk gabungan parti tempatan itu menjalinkan kerjasama dengan parti lain yang berpengkalan di semenanjung Malaysia. Pada 4 Mei, Presiden Pejuang Mukhlis Mahathir berkata, partinya mengadakan perbincangan tidak rasmi dengan beberapa parti politik JRS untuk menjalinkan kerjasama. Beliau menyifatkan pemimpin JRS sebagai rakan lama yang kita berjuang bersama, menang dan hadapi cabaran bersama, kata beliau. Namun demikian telah dipertegaskan oleh Johnston Bangkwai bahawa tiada kerjasama dan akan menolak kerjasama antara pejuang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan keputusan daripada SPRM. Mahathir ditahan SPRM. Persoalan besar ini timbul dan telah dijawab oleh pengarah, iaitu Tan Sri Azham Baki. Ramai netizen yang sebenarnya agak simpati dengan nasib yang menimpa Tun Mahathir dalam usia yang sudah terlalu lanjut, tiba-tiba pula dikaitkan dengan pelbagai isu dan menarik perhatian kalau dia ditangkap atau ditahan dan didakwa pula. Ini pastinya akan mempengaruhi kesihatan beliau dalam pada usia yang terlalu tua. Mahathir ditahan SPRM itu tidak lagi. Kita tidak berhasrat untuk tahan beliau, kata Azham Baki. SPRM tidak berhasrat untuk menahan Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung isu pengisytiharan harta. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azham Baki berkata, ia kerana siasatan terhadap bekas Perdana Menteri itu masih berjalan. Itu tidak lagi, kata beliau. Kita tidak berhasrat untuk tahan beliau, kata Tan Sri Azham Baki ketika ditemui pemberita selepas peluncuran strategi pembenterasan rasuah nasional 2024 hingga 2028 di sini hari ini. Sebelum ini, Azham memaklumkan negarawan itu antara individu yang disiasat berhubung isu pengisytiharan harta. Ekoran penyiasatan itu, kedua-dua anaknya juga diberi notis untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis di bawah Seksyen 36 Akta SPRM 2009. Pada 18 Januari lalu, SPRM meminta kedua-dua anak Dr. Mahathir, Mirzan dan Tan Sri Mokzani mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada dalam pegangan sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis. Mokzani pula disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sementara itu ditanya mengenai tempoh kontrak perkhidmatannya disambung atau sebaliknya, Azham Baki enggan mengulas perkara itu sehingga tarikh kontraknya tamat. Walahum, saya tak mahu buat sebarang spekulasi. Kontrak perkhidmatan tamat pada masa sehingga 12 Mei ini, tarikh hari lahir, katanya. Azham dilihat dilantik semula sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM pada tahun lalu untuk tempoh selama setahun dan diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Bilal Shah.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.